Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayat Ashraf bin Kamarajan. Nombor metrik CN190171. Jadi untuk projek Sarjana Muda 1 ini, saya membuat tajuk mereka bentuk sebuah sistem lampu isyarat berjalan kaki menggunakan sistem RFID bagi golongan kurang upaya. Jadi untuk tahu lebih lanjut berkenaan dengan projek ini, saya akan huraikan di slide yang seterusnya. Jadi untuk slide ini saya akan membatangkan 3 bab, iaitu pengaluan bab 1, bab 2 kajian literature dan bab 3 metodologi kajian. Jadi sebelum saya memulakan lebih lanjut, saya akan menerangkan dahulu berkenaan dengan pengenalan projek ini. Jadi projek yang saya buat ini adalah berkenaan dengan sistem lintasan pejalan kaki berlampu isyarat. Jadi lintasan pejalan kaki ini adalah tempat di mana ditetapkan untuk para pejalan kaki menyeberangi atau melintasi jalan raya. Jadi sepanjang jalan utama, pejalan kaki yang kurang sempurna iaitu daripada golongan OKU ini turut mempengaruhi pejalan kaki untuk mendapatkan kawasan berjalan yang lebih baiklah. Okey, bagi latar belakang kajian dalam projek ini, saya dapati terdapat banyak fasiliti yang kerajaan telah sediakan untuk menjamin keselamatan pejalan kaki di Malaysia ini. Contohnya seperti lintasan pelang, lorong pejalan kaki, jejantas dan juga lintasan pejalan kaki berlampu isyarat. Jadi kesemua fasiliti ini direka bentuk untuk tujuan memenuhi keupayaan dan keselesaan pengguna, dan paling penting ia dapat menjamin dari aspek keselamatan pejalan kaki. Okey, bagi penyataan masalah untuk projek ini, saya dapati daripada kajian MIROS iaitu Malaysia Institute of Road Safety, ia mengatakan sistem isyarat trafik di Malaysia ini biasanya tidak dilengkapi dengan kaedah atau cara yang mudah dan selamat terhadap golongan OKU, dan biasanya isyarat trafik di Malaysia ini direka bentuk hanya kegunaan general. Okey, dan second iaitu lampu isyarat berjalan kaki ni lah, biasanya akan diset mengikut jarak panjang jalan itu. Jadi masa untuk melintasi itu dilimitkan mengikut jarak perjalanan untuk melintasi itu. Jadi ini menjadi masalah untuk golongan-golongan OKU seperti cacat penglihatan, seperti cacat hilang kaki untuk berjalan, dan golongan-golongan OKU yang seperti ini memerlukan masa yang lebih untuk berjalan. And then yang last, mengikut statistik yang dikeluarkan daripada Jabatan Keselamatan Jalan Raya pada tahun 2018, ia menunjukkan punca kemalangan jalan raya yang sering berlaku ni disebabkan cuai ketika melintas dan juga tidak mengikut lampu isyarat. Okey, bagi objektif kajian untuk projek ini, saya dapat 3 benda, iaitu yang pertama, mereka bentuk sistem lintasan pejalan kaki bagi OKU perhelatan. Yang kedua, akan membina satu prototipe sistem lintasan pejalan kaki bagi OKU yang cacat penglihatan. Dan yang ketiga, iaitu akan menguji keberkesanan prototipe sistem lintasan pejalan kaki ini bagi golongan OKU penglihatan. Okey, untuk skop kajian dalam projek ini, iaitu mereka bentuk sebuah prototipe untuk memberikan kelebihan yang lebih kepada golongan orang kurang upaya cacat penglihatan untuk melintasi lintasan pejalan kaki berlampu isyarat. And then dengan reka bentuk yang betul, sistem ini akan dapat membantu golongan OKU penglihatan ni dan dapat melindungi martabat golongan OKU ni ketika melintasi lintasan pejalan kaki berlampu isyarat. Jadi untuk jangkaan keputusan kajian, dia dapat menghasilkan sebuah prototipe sistem lintasan pejalan kaki berlampu isyarat ni bagi golongan OKU dengan menggunakan sistem RFID.
Okey, bagi bab 2 ini literature review, saya akan membincangkan berkenaan dengan isu semasa yang dihadapi oleh pengguna OKU. Jadi kebiasaannya yang pertama adalah daripada sikap mementingkan diri. Okey, kebanyakan berjalan kaki tidak mengikut isyarat berjalan kaki, dan biasanya berjalan kaki ni dia akan mempunyai sikap segera menyeberangi persimpangan selepas tiba di pinggir jalan dan tidak mengambil endah untuk memandang kiri dan kanan ketika melintas. Jadi yang keduanya iaitu berkenaan dengan kekurangan kemudahan. Jadi biasanya masa yang diberikan untuk menyeberang jalan di lintasan berjalan kaki ini hanya diberi masa sebanyak 5 hingga 15 saat bergantung pada jarak jalan tersebutlah. Okey, seterusnya kajian literature berkenaan dengan inisiatif yang telah dilaksanakan. Satu universiti kejuruteraan robotik kebangsaan Carnegie Mellon, dia membuat satu sistem yang menyampaikan maklumat daripada telefon pintar saja kepada isyarat lalu lintas untuk melaraskan masa. Jadi kegunaan sistem ini adalah bertujuan untuk memanjangkan masa ketika melintas lintasan pejalan kaki, dan sistem ini digunakan pada golongan OKU. Dan seterusnya iaitu sistem kawalan trafik pintar untuk kenderaan kecemasan ambulan. Jadi sistem ini menggunakan satu sistem RFID, dan ia bertujuan untuk mengurus dan mengawal isyarat lalu lintas di persimpangan apabila kenderaan kecemasan menghampiri dengan membenarkan laluan lurus ke hadapan keluar dari kesesakan lalu lintas. Jadi sistem ini adalah bertujuan untuk memberi laluan kepada ambulan apabila ia dalam kecemasan. Sistem ini digunakan pakai apabila sebuah ambulan hendak menuju lurus ke hadapan, dan secara automatik lampu isyarat lain akan bertukar menjadi merah, dan laluan ambulan itu akan automatik bertukar jadi hijau, dan ini akan memudahkan ambulan itu terus menuju ke hadapan tanpa menghadap kesesakan lalu lintas. Okey, kita lanjut ke bab yang seterusnya iaitu bahagian metod kajian. Jadi untuk produk ni terlebih dahulu saya akan membincangkan berkenaan dengan reka bentuk produk. Jadi yang first, reka bentuk industri. Seperti yang kita dapat lihat, ini ada satu gambar yang menunjukkan bagaimana produk ini akan dibina. Jadi yang pertamanya iaitu kad pengenalan OKU yang telah disahkan dengan sistem RFID, dan seterusnya pembaca RFID akan mengesahkan kad untuk menjalankan sistem penambahan masa untuk melintas. Okey, kita terus kepada reka bentuk elektronik pula. Jadi seperti yang kita dapat lihat, ini adalah gambaran cetak alih macam mana sistem ini berfungsi. Jadi yang first, dia akan mengimbas RFID. So pembaca RFID itu akan detect kad OKU yang telah disahkan dengan RFID itu. Apabila dia dapat mengesan kad itu adalah benar, paparan LCD akan menunjukkan ia sudah diterima. Apabila diterima, tambahan masa 5 hingga 15 saat akan mula. Dan kemudian apabila masa untuk melintasi itu bergerak, 3 saat selepas itu gegaran motor Arduino itu akan mula berfungsi. Ini bertujuan untuk memberi signal kepada OKU pelihatan mula melintas. Okey. Dan yang di bawahnya pula itu adalah gambaran macam mana bahan-bahan elektronik ini digabungkan. Okey, berkenaan dengan antara muka pelanggan. Jadi satu chip RFID akan dicipta dan diletakkan kepada kad pengenalan OKU itu untuk tujuan mengasaskan identiti mereka bagi membolehkan sistem ini menerima data yang diperlukan untuk membenarkan individu itu dapat menyambangi lintasan berjalan kaki dengan selamat. Kemudian berkenaan dengan reka bentuk pendawaan antara muka. Jadi bagi tindakan penyalahgunaan lintasan berjalan kaki OKU ni, ia akan menyebabkan sistem menghantar data tu kepada pembaca RFID tidak dapat diakses. Jadi penambahan masa untuk melintas itu tidak akan ditambah.
Okey, seterusnya saya akan membincangkan berkenaan dengan penghasilan prototipe ni. Jadi komponen-komponen yang akan digunakan dalam produk ini adalah set RFID, Arduino Uno, LCD 16x2 dan getaran motor. Kemudian untuk kos pembuatan ini mengambil sebanyak RM77.60. Itu hanya untuk bahagian komponen. Untuk bahagian membuat tu ada harga khasnya. Dan kemudian tenaga kerja yang diperlukan untuk menyiapkan prototipe ini hanya memerlukan seorang saja, dan anggaran tempoh penghasilan prototipe ni dianggarkan selama 3 minggu untuk disiapkan. Okey, untuk bahagian metod yang terakhir iaitu ujian prototipe. Jadi ujian prototipe ni ada dua, iaitu ujian fungsi dan ujian keberkesanan. Jadi untuk ujian fungsi ini supaya saya dapat menguji tahap keupayaan prototipe itu untuk menunjukkan di situasi yang sebenar, dan keduanya adalah untuk menguji sensor getaran motor tu apabila pengesahan RFID diterima. Untuk ujian keberkesanan pula, saya mahukan menguji tahap keberkesanan dan fungsi utama prototipe ini dapat dicapai, dan yang terakhir iaitu untuk menentukan kebarangkalian prototipe ini berkesan atau tidak.